Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Terima kasih moderator Syed Azmi, PKJ, sidang hadirin, tuan-tuan, perempuan, saudara-saudara, saudari-saudari, sahabat-sahabat sekalian. Topik keterbukaan versus ataupun dan sensitivity lazim. Tuan dan puan sekalian, Islam agama yang mempromosikan keterbukaan. Bahkan dalam sejarah Islam banyak hadis-hadis Nabi SAW. Contohnya tafassahu, perluaskan agama. Yassiru wala tu'assiru, permudahkan, jangan kamu susahkan dan sukarkan agama. Sekiranya kamu susahkan agama, kata Nabi SAW, dia akan membawa kamu kepada kerosakan. Namun keterbukaan itu ada batasan. Ada batasan. Dan banyak bentuk-bentuk batasan pun. Contoh yang saya boleh kongsikan. Kadang-kadang kita meletakkan logik akal itu mendahului segala sesuatu. Dalam Islam, tuan-tuan dan puan sekalian, keterbukaannya ada batasannya, logik akal juga ada batasannya. Contoh saya berikan satu isu. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu pernah sebut, kata dia, ini dalam isu keharusan menyapu di atas kasut ataupun khuf, kasut kulit, bagi orang yang bermusafir ataupun bagi orang yang memakai kasut kulit. Ketika mana dia nak mengambil wudu, harus untuk dia sapu, cuma dengan syarat-syarat tertentu. Kata Ali bin Abi Talib, kata dia, "Lau kana ad-din bil-ra'yi la kana asfalul khuf aula bil mas'in a'la." Maksudnya, kalau sekiranya agama itu semata-mata bergantung kepada logik akal, nescaya tapak kasut itu lebih utama untuk disapu daripada atasnya. Tapi yang diajar dalam hadis Nabi SAW, sapu atas. Logiknya tak logik. Yang layak disapu, lebih utama disapu adalah bawah. So dalam hal tertentu, agama ketepikan logika. Dalam hal tertentu, bukan semua. Sebab itu dalam bab ibadat dia ada perkara-perkara yang kita tak boleh fikir. Contoh, mengapa kita nak perlu berwuduk semula bila kita buang angin? Angin keluar pun lain, tapi kita kena basuh bahasa lain. Benda tu tak boleh kita fikir logik. Macam mana ni, apa logiknya, apa hikmah dan sebagainya. Tak sampai di akal. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebab itu antara perkara juga yang membatasi keterbukaan ini, sensitivity lazim. Lepas tu di topik yang kita bincangkan pada malam ini, saya ambil satu contoh untuk bagi penjelasan tentang sensitivity lazim. Zaman Nabi SAW contohnya, pembinaan Kaabah, Baitullah. Baitullah, tuan-tuan dan puan sekalian, dalam sejarah Islam, binaan zaman Nabi Ibrahim lain seperti mana yang ada pada hari ini. Binaan asal zaman Nabi Ibrahim, Hijr Ismail, bagi orang yang selalu pergi Mekah kan, Hijr Ismail, lingkungan luar tu, asal kedudukannya berada dalam Kaabah. Dia tak terpisah. Namun setelah Kaabah ni runtuh beberapa kali dibina, sampai di zaman Nabi dia runtuh akibat daripada banjir. Dibina semula orang Arab Jahiliyah Makkah. Mereka bina dan mereka keluarkan Hijr Ismail itu daripada Kaabah. Jadi Kaabah jadi bentuk 4 segi. Asalnya bentuk dia separuh 4 segi, separuh lagi separuh bulat. Tuan-tuan dan puan sekalian, Aisyah isteri Nabi pernah bertanya Nabi, "Ya Rasulullah, mengapakah engkau tidak robohkan semula Kaabah dan bina semula seperti mana binaan zaman Nabi Ibrahim?" Tuan-tuan, apa jawapan Nabi SAW? Kata Nabi, "Laula hadithu ahdi qaumiki bil Islam." Kalau bukan kerana mudanya, barunya kaum wahai Aisyah memeluk Islam, nescaya aku akan roboh balik dan bina semula atas binaan Nabi Ibrahim. Tapi oleh kerana Nabi menjaga sensitiviti masyarakat Arab yang baru terima Islam pada ketika itu, Nabi raihkan sensitiviti mereka. Nabi tak roboh Kaabah, Nabi kekalkan seperti mana binaan mereka sampai ke hari ini. Dan ini yang ada Kaabah pada hari ini bukan seperti binaan Nabi Ibrahim AS. Jadi ini sensitiviti lazim yang perlu kita raihkan dalam beberapa isu. Bukan semua kita nak kena jaga sensitiviti, tak. Tapi dalam hal tertentu perlu dijaga dan perlu dipelihara. Fokus topik isu berkenaan dengan saya di antara beberapa orang lain yang turut memberikan pendapat dan pandangan dalam isu ini. Saya respon kepada
Twitter YB Nurul Izzah. Cuma saya respon dari perspektif sensitivity. Saya tak sebut dari sudut ini hukumnya sekian-sekian. Respon pertama saya sebut sangat janggal. Apabila saya teliti objektif-objektif yang beliau nyatakan, ada perkara-perkara yang saya setuju dan sudah tentu juga ada perkara-perkara yang saya tak setuju. Mengapa saya katakan sangat janggal? Kerana dilihat gambar-gambar yang keluar daripada dalam blog, Facebook dan sebagainya, dilihat ada orang peluk anjing dan sebagainya. Jadi perkara-perkara seperti ini saya kata sangat janggal. Sebab apa saya katakan sangat janggal? Kalau kita lihat perspektif Islam, anjing ini kedudukan dia di mana? Tuan-tuan dan puan sekalian, kita kena clarify betul-betul, kita kena faham topik yang sedang kita bahaskan. Pertama sekali, kita perlu faham kewajipan bersikap ihsan, bersikap baik, bersikap belas kasihan pada semua perkara. Kata Nabi di dalam hadis, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sesungguhnya Allah telah menetapkan sifat ihsan itu, baik itu pada semua keadaan, semua perkara. Idza qataltum fa ahsinul qitlah, bila kamu nak bunuh dengan cara yang baik. Wa idza dhabhtum fa ahsinul dhabha, bila kamu nak sembelih hewan sembelih dengan cara yang baik. Terus saya support lah kalau kempen sembelih ayam tu baguslah. Ajar cara orang nak sembelih dengan baik. Dia dah buat nak kempen sembelih ayam. Tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi itu konsep asas dalam Islam. Bersikap ihsan, termasuk bersikap ihsan pada anjing. Kita jangan salah faham kata bila kita kata anjing ni haiwan yang disifatkan najis di dalam Islam, jilatannya contohnya, bererti kita kena baling batu pada anjing. Ini mentaliti lama, kuno. Kita kena tinggalkan mentaliti ini. Saya yakin kecil-kecil kita sebahagian kita, saya tak kata semua, sebahagian kita kecil-kecil diajar kalau anjing main dekat, tunduk baling batu. Jadi mentaliti ini kita kena buang. Islam tak menuntut sedemikian rupa. Anjing yang sakit, dalam hadis Nabi SAW, bagaimana cerita sejarah seorang wanita berketurunan Bani Israel, diampun segala dosanya dan dimasukkan dia ke dalam syurga kerana beri minum seekor anjing yang dahaga. So bersikap ihsan, bersikap baik pada haiwan, satu tuntutan. Kita jangan salah faham benda ni. Bila kita bincang hukum najis anjing, bererti kita kena baling batu pada anjing, kita kena sepak anjing, nampak anjing tengah jalan, lajukan kereta, langgar dia bagi mati. Satu konsep yang salah. Tuan-tuan dan puan-puan, itu satu bab, kewajipan bersikap ihsan. Yang kedua, isu kenajisan anjing. Ini topik lain. Ini topik hukum. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perbincangan ahli ilmu tentang kenajisan anjing ni banyak. Tadi saya kata, masa bersembang berbual dengan kawan-kawan, dia kata kita kena sebut mazhab Syafi'i kata anjing ni, sentuh anjing ni pun haram dan sebagainya. Kita kena pegang yang tu, Ustaz. Saya kata secara amanah ilmu, kita juga kena maklumkan kepada umum. Ada juga pendapat-pendapat ulama dalam mazhab yang lain. Contohnya, walaupun mungkin kita tak setuju, tapi kita kena belajar mendengar. Ini pentingnya perbincangan, diskusi. Tuan-tuan, contoh dalam mazhab Maliki, dia kata anjing tak najis. Tak najis terus, anjing tak najis. Jilatannya ke apa ke, semua tak najis. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i, benda tu dikatakan sebagai haiwan yang najis disebabkan beberapa hadis, dan itu pandangan yang lebih kuat dari sudut pengujahan dan juga nas-nasnya. Tuan-tuan, saya nak cerita sikit tentang anjing yang diceritakan di dalam Al-Quran dan juga diceritakan di dalam hadis. Sebutan anjing dalam agama kita ni banyak. Dalam Al-Quran, antara disebut tentang anjing-anjing yang dikaitkan dengan kebaikan, contoh anjing yang terlibat dalam peristiwa Ashabul Kahfi. Tapi pada masa yang sama juga dalam Al-Quran, diceritakan tentang anjing dikaitkan dengan keburukan. Contoh, disebut di dalam tentang yalhath atau tatruku yalhath, anjing yang sentiasa menjelir lidahnya, disamakan dengan golongan manusia yang tidak ada prinsip. Ditarik, didekati pun dia jelir lidah, ditinggal pun dia jelir lidah. Jadi digunakan permisalan anjing. Maknanya satu benda yang tak elok. Demikian juga dalam hadis Nabi SAW menceritakan tentang al-aidu fi hibatih kal-kalbu ya'udu fi qay'ih. Orang yang bagi hadiah kepada orang, dia ambil balik. Bagi dia ambil balik, sama seperti anjing yang makan balik muntah. Maknanya seperti permisalan yang tak baik. Dalam salat contohnya, kita dilarang salat seperti anjing salat.
dalam sujud, kata Nabi SAW, wala yabsut ahadukum dhira'ain kam bisaqil kalb. Jangan sama sekali ketika mana kamu bersalat itu, kamu sujud seperti mana sujud anjing, yakni meletakkan sikunya sama rata dengan lantai ataupun tanah. Jadi ini antara contoh-contoh gambaran yang disebut di dalam hadis. Kita dilarang meniru dan sebagainya. Demikian juga kenajisan lisannya, air liurnya. Nabi sebut dalam hadis, "Idza walagha al-kalb fi ina'i ahadikum faghsiluhu falyaghsilhu sab'an ulahunna biturab." Apabila ada anjing yang jilat dalam bekas-bekas kamu nak guna bekas tersebut, hendaklah kamu cuci dengan air 7 kali, dimulakan dengan tanah. Jadi jilatannya. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i contohnya, dia mengambil hadis ini sebagai asas. Oleh kerana jilatan anjing itu merupakan satu najis, air liurnya kotor yang perlu disamak, disertu, okay? Dan anjing merupakan satu kebiasaan menjilat bulu badannya, maka dikategorikan seluruh badan itu sekiranya ada basah, kita sentuh ada kesan di tangan kita, maka perlu samak. Dan itu pendirian mazhab Syafi'i dan sebahagian daripada ulama dalam mazhab Hanbali. Jadi tuan-tuan, dan itu yang dipraktikkan dalam konteks negara kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu berkenaan dengan gambaran umum. Jadi komen berkenaan dengan program yang dianjurkan tadi ataupun yang dianjurkan baru-baru ini oleh saudara Syed Azmi, selepas saya sendiri saya maklumkan, ini pun kena amanah juga. Selepas daripada memberikan komen di Twitter, kita ada anjurkan, sahabat kita dah ada anjurkan ilmusalah.com, ASDC ada anjurkan satu temu bual antara saya dengan Al-Fadhil Ustaz Idris Sulaiman, dikemurusikan oleh Ustaz Fazrin. Kita buat live streaming juga isu ini, dan jumlah yang mengikuti live streaming pun pada malam itu dekat 2,000 lebih juga orang. Jadi kita bincang isu tersebut daripada angle yang pelbagai. Jadi saya di sini pun, tuan-tuan atas kelemahan manusia, saya pun dah minta maaf juga kepada beliau. Kerana saya pun juga memberikan pendapat, saya melihat bahawasanya saya kebimbangan saya sebagai seorang Muslim, bimbang di sana ada simptom-simptom liberalisasi. Bagi nak mula peringkat ni boleh, lama-lama jadi boleh semua. Okay. Tapi bila saya hasil perbincangan dan diskusi kami, beliau menyatakan bahawasanya tidak ada apa-apa tujuan sebalik itu. Sebaliknya tujuan asalnya adalah untuk mendidik, untuk mengajar, memberikan ilmu. Cuma beliau sendiri mengakui kesilapan, iaitu tak dapat nak kawal crowd yang ada. Dan sebab itu saya katakan kepada beliau, saya pun dengan sahabat-sahabat lain pun ada cadangan-cadangan, idea. Contohnya nak buat satu program masuk kampung orang asli yang telah dibuat oleh beberapa orang sahabat-sahabat saya. Masuk kampung orang asli, dia rawat anjing-anjing yang menjadi anjing pemburu orang asli, anjing yang menjaga haiwan ternakan dia orang. Jadi rawat, ubat bagi yang ni sebab di dalam Islam dibenarkan memelihara anjing beberapa keadaan saja. Dia bukan sebagai pets. Dalam Islam pets adalah kucing. Pets adalah kucing. Sebab Nabi sebut di dalam hadis, innaha minat tawafina alaikum awit tawafat. Kucing ni haiwan yang dekat dengan kita. Sebab tu dituntut kita lebih dekat dengan kucing, berbeza dengan anjing. Adapun anjing ini yang dibolehkan dipelihara adalah anjing yang jaga masyiyah, jaga haiwan ternakan, ataupun said, anjing yang pemburu, ataupun zara', anjing yang jaga tanam-tanaman, kebun kita. Ataupun dikiaskan dalam konteks kontemporari hari ini, nak dadah anjing pengesan contohnya. Dan dalam konteks ini tuan-tuan dan puan sekalian, diharuskan pelihara anjing-anjing yang seperti ini. Dan apabila saya bagi tahu tadi ni, tuan-tuan dan puan sekalian, dalam program itu dia ada orang yang training. Jadi orang training ni dia nak ajar kita bagaimana cara bila berlaku sesuatu pada anjing, kita nak dekati dia macam mana nak jimatkan dia dulu, maknanya nak kena pegang. Dia pernah ditanya kepada Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah tentang kita nak ajar anjing, maknanya kita dapat satu anjing, kita nak train dia untuk nak jadi anjing pemburu. Dalam tempoh training tu, kita berurusan dengan anjing itu, boleh tak kita pegang, kita ini dia, kita latih dia, kita sentuh dia, kita ni. Kata Syekh Ibn Uthaymin, jika untuk tujuan pengajaran, itu tidak menjadi masalah.
Kita nak ajar dia bagi jadi anjing pemburu. Kita nak ajar dia bagi jadi anjing pengesan. Cuma nasihat saya untuk saya dan diri saya dan kita semua yang berada di sini. Pertama, pihak penganjur program selepas ini perlu lebih berhati-hati menjaga sensitiviti lazim yang ada. Okay. Daripada pihak sebelah kita pula, kita sebagai orang yang melihat pandangan-pandangan pelbagai di Facebook, Twitter dan sebagainya, jangan cepat melatah dan mengeluarkan fatwa-fatwa segera. Sesak masuk neraka jahanam habis. So kita jadi ini muhasabah untuk diri saya, kita semua dan juga saya sendiri, dan ucapkan terima kasih kepada akhi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.